Okay, Assalamualaikum, saya Zarul Husin. Welcome back to my channel. Hari ini saya nak cerita sikit kriteria sebagai seorang cabin crew selepas ini. Yang keenam ni, kita perlu nampak bijak ya. Kenapa? Kenapa perlu nampak bijak? Tak tahulah. Kalau jadi cabin crew, kalau you tengok rata-rata, semua nampak bijak-bijak tau. Walaupun dia orang tak bijak, tapi dia orang nampak bijak. Benda ni subjektif lah. Certain orang, dia bijak tapi tak nampak bijak. Walaupun yang ni dia okey-okey lah. SPM, diploma je, tapi nampak bijak tau. Kriteria yang perlu ada sebab bila orang tengok, bila orang lalu dah masuk je kapal terbang, orang akan rasa macam confident dia ni boleh handle aku ni. Apa-apa masalah aku boleh bertuju kat dia. Itu yang penting sebenarnya, nampak bijak. Hakikatnya tak adalah bijak sangat pun. Tapi saya tak nafikan yang ramai yang cabin crew, yang Malaysia Airlines especially, ramai yang bijak-bijak. Ada yang ada ijazah, ada PhD pun ada kan. Yang ketujuh dah, ada sikap attitude, macam mana? Kat sini saya tulis organized attitude. Sikap apa? Macam mana sikap? Dia boleh buat something, dia pandai organize something, event ke, dia pandai organize, susun atur. Dia pandai susun atur. Ada sikap-sikap susun atur tu. Susun atur maknanya dia ni jenis yang tak bersepah lah. Buat kerja, susun elok-elok, letak kat situ, situlah tempat dia, buka, tutup balik, dan dia pandai organize dia punya kerja. Macam dalam penerbangan, dalam sebagai cabin crew, sebagai seorang steward, dia perlu susun atur dia punya galley. So, sifat-sifat tu penting. Kalau jenis kau yang jenis bersepah, nanti galley kau bersepah. Stewardess masuk tengok galley kau pun, yang jadi angin dekat cabin tu, masuk galley jadi bertambah angin. Kan, itu yang kita tidak mahu. So sebagai seorang ini ditekankan kepada sebagai seorang steward lah. Orang kena ada sikap penyusunan aturan yang tinggi. Organized attitude, aku tulis kat sini. Tak apa-apalah. Okeylah, whatever. Yang ke-8, tidak sombong. Of course. Kalau kau sombong, kau tak boleh jadi steward, babe. Seriously, so sorry. Kalau kau masuk interview, kau muka menyombong, petak ketat. No. Jangan sombong. Kita boleh tengok body language orang tu sombong ke tidak. Dan saya boleh tengok lah kalau orang-orang yang sombong ni, dia ada satu macam body language yang kita boleh dapat tangkap. Yang khususnya ke-9, ada sikap mahu belajar. Dia kontra dengan sombong tu lah. Dan dia sama juga dengan humble, merendah diri. Bila merendah diri, dia ada sifat-sifat ingin belajar. Sebab dunia penerbangan sebagai cabin crew ni dunia yang berbeza dengan pekerjaan-pekerjaan lain. Mungkin korang kerja sebelum ni dekat frontliners, dekat hotel ataupun dekat mana-mana saja, customer service ke. Tapi masuk dekat this industry, cabin crew is totally different. So you kena sikap untuk ambil tahu dan sikap ingin belajar. Dan tidak mengharapkan orang kata orang sumbat je kat kau. At least kau tanya. Ada sifat-sifat macam tu, memang kau A lah. Memang kau terbaik. Akan jadi seorang cabin crew yang boleh pergi jauh, kata. Yang seterusnya 10, suka masuk dapur. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab bila seseorang itu jenis yang suka masuk dapur, especially stewardess atau steward, tak kisahlah. Dia ni jenis yang pandai tahu macam mana nak tuang jus, tahu macam mana nak buat kopi. Dia dah biasa tahu goreng telur, tahu masak air. So benda-benda tu berkait sebenarnya. Sebagai cabin crew, kau kena tuang jus, bukan setakat 2-3 gelas je kau kena tuang, sampai beratus, at least 120, 150 cawan kau kena nak kena tuang jus tu. So kalau kau orang tak pernah pegang nak tuang jus dekat dapur tu, asyik mak je tolong tuangkan jus, memang ini bukan kerja untuk engkau lah. Definitely bukan untuk you all. Dan kalau stewardess yang jenis tak biasa masuk dapur buat air, buat kopi sendiri, tak pernah orang gaji tolong buatkan, this is totally not for you lah. Bukan untuk anda, orang-orang yang sebegini. So orang yang pandai masuk dapur, dah biasa dengan barang-barang dapur, tuang jus ke macam cakap tadi kan, baguslah, sesuai lah.